Assalamualaikum, selamat tengah hari diucapkan kepada semua penonton wanita hari ini. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat, ceria, bersemangat untuk memulakan hari ini. Dan hari ini, hari Khamis bersamaan dengan 29 Oktober. Dan seperti biasa, setiap hari Khamis kita ada segmen Tilam dan Bantal yang akan mengupas isu-isu berkaitan dengan rumah tangga. Dan hari ini insyaAllah topik kita tidak kurang menariknya, iaitu Isteriku Jutawan. Siapalah yang bertuah yang dapat beristrikan seorang jutawan. Bagaimana agaknya perasaan seorang suami yang beristrikan jutawan? Dahlah jutawan, mungkin seorang jelitawan, hartawan, dermawan dan budiman, pasti bertuah kepada orang yang memilikinya. Dan kata orang, di sebalik kejayaan seorang suami selalunya, pastilah yang menyokongnya di belakangnya adalah seorang isteri yang tak jemu-jemu memberikan sokongan. Begitu jugalah untuk seorang isteri sehingga mencapai status seorang jutawan, pastilah di belakangnya ada seorang suami yang sentiasa memberikan semangat, dorongan, motivasi dan didikan kepada seorang isteri. Jadi itulah topik kita hari ini. Kita ingin menelusuri empire cinta pasangan ini yang tidak asing lagi dalam industri jualan langsung di Malaysia yang telah banyak melahirkan usahawan-usahawan di dalam Malaysia. Kita perkenalkan di sebelah kiri saya, inilah dia Datuk Setapa Omar selaku pengasas dan juga Ketua Pegawai Eksekutif DCL Group. Dan di sebelah sana kita juga ada isterinya yang bergelar jutawan tu. Tapi sebenarnya mereka ini bukan saja isteri yang bergelar jutawan, tapi juga suaminya juga turut bergelar jutawan Dan Datuk Azlina Cik Abdullah, siapa tak kenal, pengasas dan juga samalah kiranya pengasas DCL Group, tapi lebih dikenali sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Dina Vici, betul? Jadi selamat datang diucapkan. Dan juga di sebelah kanan saya ini saya perkenalkan Ustazah Asni Mansur yang juga mungkin bakal bergelar Ustazah jutawan. Tak masalahnya mempunyai impian calon. Baiklah, mungkin jadi kita nak tanyakan soalannya kepada Datuk lah terlebih dahulu kan, sebab topiknya pun Isteriku Jutawan. Jadi apalah, mungkin kita nak berkongsi lah apalah rasanya mempunyai seorang isteri yang dahlah bergelar jutawan, seorang jelitawan. Macam saya cakap tadi lah, jelitawan, budiman, apalah agaknya rasanya setelah mendirikan rumah tangga selama lebih kurang 18 tahun Datuk? 20 tahun Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya sejujurnya lah bangga, amat bersyukur dan teruja. Terutamanya apabila saya kenangkan legasi yang perlu kami tinggalkan untuk anak cucu. Kami memang dilahirkan dalam keluarga miskin, dah beberapa generasi miskin, dan terpanggil, saya rasa tak mampu lagi untuk saya wariskan kemiskinan kepada anak cucu saya. Jadi dah bila Alhamdulillah Tuhan beri rezeki kepada saya, dan dalam masa yang sama kepada isteri saya juga seorang jutawan. Jadi ini membawa maksud anak-anak yang bakal kami tinggalkan akan dapat meneruskan kelangsungan perjuangan. Maksud saya, kalau saya jutawan, ayahnya biasa bagi kebanyakan orang, tapi apabila seorang wanita yang bergelar isteri, yang bergelar ibunya, akan memberi nilai tambah untuk memperkasakan keyakinan, kelangsungan anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit saya meneruskan perjuangan ini. Dan inilah yang membuatkan saya rasa amat teruja dan amat bersyukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Alhamdulillah. Tapi sebelum kita tahu, mungkin jurang tidak begitu dirasai sebab kedua-duanya bergelar jutawan Tapi bagi mungkin ada di antara mereka di luar sana yang isteri saja yang mempunyai pencapaian lebih dibandingkan suami. Bagaimana pula tu? Pada pendapat saya, sebagai seorang suami yang gagah perkasa, dia harus malu kerana isterinya jutawan dan dia hanya cendawan. Dan sememangnya dan sepatutnya memberi nafkah itu mengikut syariatnya adalah suami. Tapi bila Allah memberi kelebihan pada isteri, bukan satu dosa dan bukan satu kesalahan. Dan itu sebenarnya memberi satu suntikan motivasi untuk dia untuk bantu isteri, bukan halang isteri untuk terus menjadi seorang jutawan, hartawan. Betul. Baik. Dan baik, kita nak cerita sikitlah tentang isteri yang bergelar jutawan ni. Jadi mungkin ramai di luar sana yang nak tahu kisah hidup Datuk Azlina sendiri kan. Kalau saya ada terbaca sikit cerita tentang Datuk Azlina dan baca semua novel. Jadi mungkin boleh betul berkongsi sikit dengan para penonton di luar sana, apa perasaan berada di tahap di mana Datuk sekarang berada? Alhamdulillah, saya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun saya sentiasa mengingatkan diri saya kerana apa saja yang saya miliki, kekayaan, kejayaan bukanlah sesuatu yang
yang perlu sangat saya banggakan, kerana saya selalu ingatkan diri saya dan saya selalu berkongsi dengan anak-anak apa yang kita miliki sekarang pun kita pun meminjam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya bersyukur di atas nikmat yang Tuhan berikan kepada saya, dan sementara itu saya dengan apa yang Tuhan berikan ini, saya rasakan yang Allah telah memilih saya untuk dijadikan sebagai satu contoh, satu motivasi, satu inspirasi kepada wanita-wanita di luar sana agar terus mencemerlangkan diri ke arah kemajuan kepada sebuah kehidupan yang lebih baik daripada masa hari ini. Dan sebenarnya saya jutawan kerana saya memiliki seorang suami yang jutawan, dan tidak mungkin saya akan dapat dilahirkan sebagai seorang jutawan, kerana kalau penonton pernah membaca saya punya kisah-kisah, saya bermula dengan zero, seorang gadis kampung yang tidak kenal apa-apa, yang miskin, tetapi saya pertama kali bila saya berjumpa dengan seorang suami, walaupun beliau ketika itu tidak juga mempunyai apa-apa pun, tetapi apa yang beliau ada adalah jutawan minda. Jadi saya mendapat impak sedikit sebanyak, saya telah dijutawankan minda saya, perasaan saya dan tindakan saya, dan alhamdulillah dengan sokongan, dengan berkat izin daripada seorang suami, alhamdulillah saya berada di tahap ini. Alhamdulillah, itu yang nak didengar. Dan mungkin Datuk boleh ceritakan sikit di sebalik status dan juga gelaran Datuk sebagai seorang usahawan yang berjaya, seorang jutawan tapi mungkin dari kacamata Datuk sendiri, bagaimana agaknya Datuk Azrina sebenarnya di rumah sebagai seorang isteri itu macam mana? Alhamdulillah, saya mempunyai, Tuhan bagi seorang isteri jutawan, dan alhamdulillah Tuhan bukakan hatinya, kayakan hatinya menjadi isteri yang dermawan. Dan alhamdulillah Tuhan gandakan kelebihan Tuhan bagi kepada saya. Saya tak hilang seorang isteri. Dalam bahasa mudahnya, di rumah atau di mana saja dia bernafas, dan saya percaya dia sedar saya adalah suaminya, dia tetap seorang isteri yang perlu mendukung undang-undang fitrah kehidupan seorang isteri, dan lebih-lebih lagi hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Siapapun kita, walaupun kita seorang yang kaya raya macam mana pun, darjat tinggi macam mana pun, di sisi isteri, suami tetap khalifah. Dalam soal yang disoalkan oleh Azizah tadi, saya rasa amat bersyukur saya masih mempunyai seorang isteri. Kadang-kadang saya tak rasa yang dia tu jutawan, kadang-kadang walaupun hakikatnya dia begitu, kerana alhamdulillah dia mampu menunaikan tanggungjawab. Bahkan kadang-kadang saya pun terfikir sebab kita sama-sama kerja, keluar sama-sama, balik sama-sama, jadi di rumah dia tetap nak masak, walaupun kami ada beberapa orang gaji, alhamdulillah Tuhan beri rezeki, tapi dia tahu saya memang tak suka makan di luar, dan saya lebih suka makan masakan air tangan isteri, kata orang. Jadi walaupun saya hampir jarang untuk nak suruh dia masak, tapi saya percaya dia sedar tanggungjawab. Jadi alhamdulillah tidak menghakis sifatnya atas dasar seorang isteri, tanggungjawab kepada seorang suami. Alhamdulillah. Susah dan senang bersama-sama. Dan mungkin boleh cerita sikit Datuk tentang prinsip yang Datuk pegang sebagai seorang isteri sendiri, prinsip hidup itu sebagai seorang isteri, walaupun dah berada di tahap sekarang. Prinsip saya amat mudah. Do the best or not. Kalau laku, kalau buat sungguh-sungguh, kalau tak jangan buat. Jadi kalau saya ada tanggungjawab saya sebagai seorang isteri, saya akan melakukan tanggungjawab itu sungguh-sungguh, dan sebagaimana yang Datuk Setapak inginkanlah. Pasal dia selalu berpesan kepada saya, walaupun kita berada di tahap ini, jangan kita sampai melongkat langit, dan jangan kita lupa rumput di bumi. Jadi dia sentiasa mendorong saya, dia sentiasa membantu saya, mengingatkan diri saya supaya saya tidak alfa dengan apa yang saya ada sekarang ini. Begitulah cantiknya pasangan ini, nampak begitu ideal sekali walaupun isteri bergelar jutawan, suami juga seorang jutawan, tapi masih lagi dapat melengkapi antara satu sama lain Tapi mungkin di luar sana mungkin ada isteri-isteri yang mungkin apabila mencapai sesuatu tahap dalam hidup mereka, ada pencapaian yang tinggi, mungkin menjadi satu tiket untuk mereka lupa diri dan sebagainya, dan meninggikan suami. Itu bagaimana? Soalan ni saya rasa memang patut kita bincangkan.
saya teringat sabda Rasulullah SAW bila nak cari isteri, yang bermaksud yang pertama tengok cantiknya, sebab semua manusia nak tengok cantik. Beli buah kat pasar pun cari yang cantik, yang buruk tak nak, kesian yang